satu kejadian di mana seorang yang dimufliskan tanpa mengetahui ataupun tanpa diberitahu sebelum. Biasanya kalau nak bankrupt ni, dia kena ada tempoh-tempoh tertentu dia akan bagi. Mula-mula dia bagi surat demand, lepas tu dia bagi surat saman, lepas dia bagi surat saman, dia akan menjatuh hukum. Jadi ini proses langsung tidak ada, tiba-tiba terus saja bankrupt dan jatuh hukum. Jadi kita pun jadi pelik juga macam mana sistem ini boleh terjadi. Maknanya ada kelemahan yang nyata dalam sistem hari ini. Sistem maknanya cukup lemah. Macam mana sistem penyerahan. Pasal kalau kita nak hantar saman pun, kita kena hantar, kena sampai di sign, terima surat daftar. Ni surat daftar tak ada, apa benda tak ada, jadi begini. Dan kalau dah dia terima surat daftar, maknanya dia kata, puan berhutang 80 juta. Jadi puan dia kata, mana saya ada hutang? Saya tak ada terima hutang, saya tak ada buat. Maknanya dia boleh lawan, bawa ke mahkamah, saya tak ada sign, mana contohnya. Tapi hari ini sistem itu nampak gaya telah punah. Dan kita banyak juga dapat aduan yang sebegini, maknanya sistem tak berjalan lah. Yang sebenarnya tidak menasabah. Dia kena ada lalu proses undang-undang penyerahan. Kalau dah diserah, katakan pergi cari Puan Razia, cari tak jumpa. Lepas tu dia kena renew balik dia punya saman, cari lagi. Lepas tu renew lagi. Setelah 3 kali tak dapat, dia akan pergi iklan kat surat khabar. Maknanya proses itu semua dipendekkan ataupun di short circuit kan, sehingga mangsa tahu-tahu jadi mangsa. Dan ini bukan kes pertama, ada lagi kes-kes yang kita akan bongkar pun begitu. Mana orang tidak terima apa jua bentuk amaran ataupun surat tuntutan ataupun apa saja, tak diterima. Jadi setelah itu jadi, dia jadi bankrupt. Dan sekejap lagi kita minta dia cerita lah keadaan apa benda cerita dia. Tapi yang kita nak cerita, Alhamdulillah, dengan usaha kita pergi berjumpa Hon Leong. Pasal dia di bankrupt oleh Hon Leong Bank ya. Kita berjumpa Hon Leong, kita pergi ke mana lagi hari itu? Kita pergi insolvency sebelum tu yang kita ada pergi. Kita pergi ke polis. Dah bawa ke polis pasal ini melibatkan tanda tangan yang tak ada. Jadi benda ini nampak gayanya tidak bergerak. Tapi Alhamdulillah dengan usaha-usaha tanpa henti di pihak kami dan juga disokong oleh media dan disokong oleh Sekretariat Bebas Muflis, dan dengan adanya tekanan-tekanan yang kita lihat agak bersungguh, akhirnya setelah Tuan Haji menghantar satu surat ya, demand kepada Jabatan Insolvensi, tiba-tiba dia dibebaskan 84 juta. Pelik juga kan? Tapi hari ini Allah nak menunjukkan kekuasaannya, dia boleh lepas dalam dalam masa yang amat singkat yang mungkin dia pun ataupun kita pun tak mimpi. Maknanya benda itu terjadi. Sebagai satu tambahan sikit sebagai tambahan dalam proses penghakiman, dalam proses undang-undang tadi, apabila sesuatu hukuman telah dijatuhkan tadi, ianya pun juga boleh dicabar kan? Mana pihak penghakiman tadi pun ada berlaku kekilafan juga dalam menghukum seseorang tadi, termasuk dalam kes yang ini. Pihak insolvensi ada panggil saya pada tahun 2002. Saya pergi, saya ada tulis soal siasat. Masa itu kes saya memang 83 juta. Lepas tu dia tanya sama ada saya sanggup bayar. Saya kata saya tak ada duit, saya tak bayarlah. Masa saya tak ada duit, saya tak kerja. Lepas tu saya pindah ke Sabang. Bersama saya pada tahun 2005 sekali lagi pihak insolvensi panggil saya. Dia kata so isi lagi sekali orang soal sendiri, tapi kali ini dengan jumlah 127,000. Jadi saya tanya dia, mana pergi kes saya 83 juta? Mereka kata tak ada dalam rekod. Jadi saya kata saya tak akan bayar 127,000 ni selagi saya tak ada rekod yang 83 juta. Sedangkan saya nampak file tu. Saya nampak file tu memang ada tu. Jadi sehinggalah bila saya berusaha banyak kali sampai saya kecewa lah, maknanya tak ada jawapan yang daripada apa yang diorang boleh buat. Saya just ignore lah benda ni, maknanya saya memang rasa kecewa lah, maknanya memang tak, saya memang rasa diri saya muflis selama-lamanya. Sepatah kata suami saya, sampai matilah maknanya saya akan muflis pasal 83 juta. Saya cakap dengan pihak insolvensi, kalau betul dia buktikan yang 83 juta tu tak ada, tulis surat kepada saya, katakan 83 juta tu tak ada. Saya sanggup bayar kredit kad tu, walaupun saya tak guna kredit kad tu.
Walaupun saya gunakan untuk urusan pejabat. Tapi dia orang tak beri surat sampai saya berjumpa dengan BPIM dan pihak media massa banyak membantu saya dalam masukkan dalam surat khabar. Barulah daripada itu pihak insolvensi bank mencari saya. Saya ikut Datuk Nazim, waktu saya pergi pihak bank. Habis tu insolvensi pergi, tapi insolvensi pergilah. Alhamdulillah, akhirnya pihak insolvensi setuju untuk menggunakan Pasal Putrajaya dan dikendalikan oleh pegawai yang berwibawa dan berpengetahuan luas, iaitu Puan Nidhi. Beliau yang menjelaskan keadaan sebenar dan menjawab semua persoalan saya yang mengenai kes kedukapan saya. Walaupun 4 juta yang hilang, kes 127,000 dan beliau juga lah yang memberikan solusi untuk masalah saya ini. Akhirnya pada 29 November, permohonan pelepasan keberatan saya telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Insolvensi dan pada 15 Disember saya menerima surat daripada pihak insolvensi mengatakan saya bebas dan saya pun dah buat pasport lah. Panjang muflis, saya cakap terus terang. Saya rasa trauma. Mula-mula saya terima surat tu, saya 3 hari tak bangun. Mula saya terima, saya ingat kredit kad. Saya cakap mak saya, alamak kredit kad tak apalah. Sekali adik telefon daripada Johor Bahru, adik kata, Kak Din, kau hutang 83 juta. Saya kata 83 juta, apa yang aku hutang? Saya baca balik. Bila saya baca balik, saya terus koma 3 hari saya tak sadar. Saya tak sadar, memang saya tak ada. Lepas tu saya terus, boleh dikatakan sentiasa selalu hitam-hitam. Lepas tu, saya maaf cakap lah, saya sebenarnya saya benci tengok orang ramai. Saya benci semua orang, saya rasa semua manusia ni penipu. Saya rasa semua penipu. Walaupun masa itu Raja Zul mengajak saya jumpa Dr. Nazim, saya cakap terus, saya tak nak jumpa. Saya tak nak jumpa, saya kata saya takut orang ni akan menipu saya. Saya takut, saya tak kira bangsa, saya rasa semua sama. Pasal saya dianiaya oleh semua kaum. Jadi saya rasa, memang saya rasa takut. Sampailah anak, suami menggalakkan, cuba kau pergi, ini mungkin jalan Allah nak menunjukkan kau, mungkin ada jalan, mungkin tak tahu gerak Allah untuk kau, mungkin, yelah. Habis tu ibu bapa pun saya pergi dia kata, mana tahu kau lepas, sampai mereka semua buat nazar. Saya memang tak ada nazar. Cukup mengucapkan tahniah. Maknanya kerjanya cepat. Kalau jabatan-jabatan atau agensi buat kerja macam ni, saya rasa dia boleh cepatkan proses seperti ini, maka aman makmur negara ini sebenarnya. Betul. Ini cukup cepatlah. Yang biasanya nak keluar surat berbulan-bulan. Jadi kita mahu kita ucapkan tahniah kepada proses Jabatan Insolvensi kerana memproses benda ini begitu cepat. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.